حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ثم أما بعد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك العظيم وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang dan kesempatan untuk bersama-sama lagi dalam perbincangan kita berkaitan dengan ilmu tajwid menggunakan risalah Al-Burhan fi Tajwid Al-Quran karangan Syekh Muhammad Shadiq Qamhawi rahimahullahu taala. Insya-Allah kita akan teruskan lagi pada siri yang seterusnya, siri ke-82 pada bahagian yang kedua. Masih lagi dalam bab hamzah wasal, pada bab yang menceritakan berkaitan dengan huruf yang ketiga pada fi'il amar, yang mana huruf ketiga itu berbaris dhammah ya arid. Arid ni maksudnya yang tidak asli, yang datang. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid darain amin. Wa amma idza kana madmuman dhamman 'aridan fayubda'u fihi bil kasri nadharan li aslih. Manakala jika huruf yang ketiga pada fi'il amar itu berbaris dhammah, yang mana dhammahnya itu adalah dhammah yang 'aridan. Maksudnya asalnya huruf yang ketiga itu pada fi'il amar itu dia berbaris lain, kan? Kemudian disebabkan ada sebab-sebab, maksudnya struktur perkataannya berubah, maka huruf yang ketiga itu dibariskan dengan baris dhammah. Fayubda'u fihi bil kasri, maka hamzah wasal yang ada pada fi'il amar yang tersebut itu akan dimulakan dengan baris kasrah, nadharan li aslihi, kerana melihat kepada asalnya. Maksudnya asalnya dia bukan dhammah yang perkataan ketiga, tapi dia berbaris lain. Baik, dia bagi contoh sikit. Apa dia? Imshu waqdu wabnu itu. Okey, imshu iqdu ibnu itu fa inna aslahu. Okey, empat perkataan ni, kan? Fa inna aslahu imshiyu, kan? Imshiyu, iqdiyu, itiyu, ibniyu. Okey, li'annaka idza amarta al-wahid aw al-ithnain qulta imshi wamshiya. Dia kata apa? Sebab apa hamzah wasalnya dimulakan dengan kasrah? Kerana dia kata apa? Jika engkau menyuruh seseorang ataupun dua orang, engkau akan mengatakan apa? Imshi wamshi, imshiya. Imshi ni maksudnya jalanlah seorang. Imshiya, jalanlah dua orang. Iqdiya wa nahwu dhalik, dan yang lainnya. Baik, maksudnya apa? Dia kalau imshiya, imshiyu lah, imshiyu, tapi Arab dia berat, maka dia buang apa? Dia buang ya tu, jadi imshu. Tapi kalau dia akan jadi imshiyu, jadi shin tu asalnya kasrah, kan? Imshiyu, dia buang ya, tinggal waw.
Tapi imshiyu tu dia berat. Jadi macam dia nak buat macam mana? Tukarlah apa? Maka ditukarkanlah pada shin yang kasrah tu kepada shin yang dhammah. Jadi imshu. Sama juga iqdi, iqdiya, iqdiyu. Buang ya, tukarkan apa dad yang kasrah itu kepada dad yang dhammah. Iqdu. Jadi disebabkan sebab apa? Sebab asal daripada huruf yang ketiga itu berbaris kasrah, maka hamzah wasalnya pun berbaris kasrah. Itulah kaedah dia. Baik. Wa nahwu dzalika, dan yang lain pun sama juga. Dia ikut kaedah yang sama. Baik. Fanajidu ainal fi'li maksurah fi hadhihi al-af'al. Fa'ulima anna dzalika anna ad-dhammata fihi 'aridatun. Dan kita ketahuilah bahawa ain pada fi'il. Ain pada fi'il ni maksudnya fa'ala, pada wazan fa'ala kan. Fa'ala, okey. Jadi huruf yang ketiga tu, huruf yang ketiga pada fi'il amar semuanya apa? Berada pada kedudukan ain pada atas wazan tu. Kan? Contoh if'al. If'al. Jadi imshi, iqdi. Jadi depa semua apa? Huruf-huruf yang shin, dad tu semua duduk pada kedudukan wazan apa? Ain. Pada kedudukan ain. Jadi kesemua tu apa? Duduk pada kedudukan yang tersebut. Baik. Wa takunu hamzatul wasli fi madhil khumasi wasudasi wa amrihima wa masdarihima. Dan terdapat juga apa? Hamzah wasal pada fi'il madhi yang wazannya khumasi ataupun wazannya sudasi, ataupun fi'il amar dia khumasi ataupun sudasi. Ni dalam perbincangan ilmu saraf. Jadi kalau tak faham tak ada masalah. Cuma kita kena tahu bila bentuk dia macam ni, kita kena baca macam mana. Yang tu kita kena tahu. Okey, contoh dia bagi siapa? Intalaqa, intaliqa, intilaqa. Okey, intalaqa tu fi'il madhi kan. Intalaqa, jadi apa? Fi'il khumasi confirm dia hamzah wasal dia akan dimulai dengan apa? Dengan kasrah. Intaliqa fi'il amar juga apa? Hamzah wasal dimulai dengan kasrah. Dia tak tengok dah nombor perkataan yang ketiga dia apa, dia tak tengok. Dia cuma apa? Dia sebut sini apa? Syekh sebut apa? Jenis dia itu kalau dia khumasi, sudasi, fi'il amar fi'il amar yang khumasi ataupun sudasi, ataupun masdar yang khumasi ataupun sudasi, maka secara automatik hamzah wasal dia akan dimulai dengan kasrah. Tu kaedah dia, pegang betul-betul. Baik. Intilaq. Intilaq ni fi'il bukan masdar. Okey, masdar. Wastakhraja, istakhrij, wastikhraj. Istakhraja, istakhrij, istikhraj. Sama juga. Sama juga dah. Yang tadi apa? Khumasi, yang ni sudasi. Khumasi tu maksud 5. Macam mana kita kena kira? In to la qa. Ada 5 huruf. Termasuk dengan hamzah wasal tu. Jadi ada 5. Hamzah, nun, ta, laf, lam, qaf. In to la qa. Khumasi ya. Kalau yang seterusnya istakhraja. Is di atas wazan istaf'ala. Istaf'ala. 6. Istakhraja 6. Jadi sudasi. Istakhraja, istakhrij fi'il amar, istikhraj masdar. Okey. Jadi kita kena tahu jenis. Maksudnya kalau jenis ni secara automatik kalau kita mulakan perkataan padanya, bacaan padanya, maka hamzah wasal dah dimulakan dengan kasrah. Baik. Wa amru thulathi, dan fi'il amar yang sulasi seperti idrib, i'lam. Wa yubda'u fihi dhalika kullihi bi kasril hamzah.
Fi'il amar yang sulasi. Macam daraba, idrib. Alima, i'lam. Maka dimulakan padanya apa? Kasrah hamzah. Ni dia tak tengok pada huruf yang ketiga dah. Dia tak tengok dah huruf ketiga. Dia tengok pada jenis. Jadi masuk daripada wa takunu hamzatul wasli fi madhi khumasi ila akhiri. Ini semua hanya melihat pada jenis. Yang mana apa? Jenis-jenis yang tersebut dalam perenggan ini, maka hamzah wasl dia akan dimulakan dengan kasrah. Dimulakan dengan kasrah. Baik. Wala takunu hamzatul wasli fi harfin illa fi aimullah. Lil qasam ala al-qaul. Dan tiadalah hamzah wasal pada huruf. Yang tadilah kita sebut tadi, huruf. Huruf ada satu tempatnya. Ada satu jenisnya. Dia kata illa fi aimullah. Pada sumpah. Kan? Aimullah. Ala al-qaul wa fi al-ta'rif wa takunu maftuhan fi. Okey. Okey, baik. Dia kata wala takunu, saya tersilap sikit ni, minta maaf. Wala takunu hamzatul wasli fi harfin illa fi imullah. Imullah imullah kalau sebab apa? Dia masih lagi perenggan ini masih lagi masih lagi tak habis cerita dia. Dia masih lagi mengikut cerita yang sebelumnya, yang tu apa? Keadaan-keadaan yang mana apa? Yang mana hamzah wasalnya dimulakan dengan kasrah. Dia tak ada dia tak tengok pada kaedah, dia tengok pada jenis yang berlaku. Maksudnya perkataan-perkataan ini yang ada hamzah wasal ini pada jenis-jenis yang tertentu akan dimulakan dengan hamzah wasal. Cumanya perkataan ini tidak ada dalam Quran. Dia digunakan pada percakapan, iaitu pada sumpah. Jadi pada perkataan imullah untuk apa? Untuk sumpah. Kalau selalunya ayat dia akan guna apa? Imullah la af'alanna kadza. Demi Allah aku akan melakukannya. Baik. Jadi dia kata sini alal qaul. Alal qaul sebab apa? Sebab dekat imullah tu dia ada khilaf. Ada khilaf. Maksudnya pada alif tu ada yang kata alif tu bersama dengan hamzah qata'. Ada yang mengatakan alif itu bersama dengan hamzah wasal. Kalau dengan hamzah qata' dia akan jadi aimullah. Tapi kalau dengan hamzah wasal dia akan jadi imullah. Okey. Wa fi al at-ta'rif fa takunu maftuhatan fiha. Dan pada alif lam ta'rif, ni kita dah sebut dah sebelum ni. Maksudnya alif lam ta'rif maksudnya alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Jadi memang confirm dekat situ apa? Hamzah wasal dia akan dimulakan dengan fathah sahaja. Baik. Okey, yang seterusnya. Wa tuhzafu ba'da hamzati al-istifham. Dan dihazafkan hamzah wasal jika apa? Jika sebelumnya ada apa? Ada hamzah istifham. Astaghfarta lahum. Asalnya apa? Istaghfarta lahum. Kemudian masuk hamzah istifham. Hamzah istifham ni bermakna hal. Hamzah istifham ni makna dia hal, iaitu adakah. Jadi bila bertemu dua hamzah ini, maka hamzah wasal akan dibuang. Jadi tinggallah hamzah istifham saja. Jadi astaghfarta lahum. Baik. Lepas tu qul attakhadhtum. Asalnya ittakhadhtum. Lepas tu masuk hamzah istifham. Jadi dibuang hamzah wasal. Jadi attakhadhtum dalam surah Baqarah. Jadi dua-dua ni lah surah Baqarah. Lepas tu aftara 'ala Allahi kadhiba dalam surah Saba. Asalnya iftara 'ala Allahi kadhiba. Kemudian masuknya hamzah wasal, hamzah istifham, maka dibuanglah hamzah wasal. Jadi aftara 'ala Allahi kadhiba. Jadi kita kena faham kat sini. Takut tersilap.
Lepas tu attala'al ghaib, asalnya ittala'al ghaib. Kemudian masuk hamzah wasal, hamzah istifham, maka dibuang hamzah wasal. Jadi attala'al ghaib dalam surah Maryam. Lepas tu astakbarta, asalnya istakbarta. Kemudian masuk hamzah istifham, dibuang hamzah wasal. Astakbarta. Lepas tu astafal banat, asalnya istafal banat. Masuknya hamzah istifham, maka dibuang hamzah wasal. Astafal banat dalam surah Saffat. Ittakhadnahum dalam surah Sad inda ba'dil qurra. Okey, attakhadnahum asalnya ittakhadnahum. Kemudian masuk hamzah istifham, maka dibuang hamzah wasal. Inda ba'dil qurra ni maksudnya ada yang baca ittakhadnahum, ada yang baca attakhadnahum. Maksudnya ada yang menganggap apa? Dekat ayat ni bukan menganggap, maksudnya mengikut riwayat, satu riwayat tu ittakhadnahum, maksudnya hamzah istifham tak masuk dekat situ. Pada riwayat yang lain hamzah istifham masuk dekat situ, maka dibuang hamzah wasal yang ada padanya. Jadi ada dua wajah dekat sini, ittakhadnahum, attakhadnahum. Ini qiraat dah. Masalah pada masalah qiraat. Fa in waqa'at baina hamzati al-istifham wa lam at-ta'rif, dan jika terdapat antara hamzah istifham dengan lam ta'rif, fala tuhzafu, maka tidak dihazafkan. Li'alla yaltabis, kerana hamzah istifham itu bil khabari, maksudnya membawa kepada makna khabar. Khabar. Bal tubdalu alifan, bahkan diubah, ditukar alifan. Maksud alifan ni maksudnya maka diubah apa? Hamzah wasal. Ditukar hamzah wasal. Betul lah. Dan diubah hamzah wasal menjadi alif dan dipanjangkannya. Dipanjangkan sebanyak 6 harakat lah. Liltiqa'is sakinain au tusahhila bainal hamzati wal alif, ataupun ditashilkan antara dua hamzah, antara hamzah dan alif. Wal ibdal aqwa, dan ibdal itu lebih kuat. Okey, saya baca saja, sekejap lagi saya akan terangkan supaya penonton tidak keliru. Wa dzalika fi sitti kalimat bittifaq, dan terdapat 6 kalimah yang berlaku secara keadaan yang sedemikian, secara ittifaq ni maksudnya tanpa khilaf. Baik. Apa maksud dekat sini? Okey, maksud dekat sini ialah apa? Okey, pertemuan antara hamzah istifham, azhar istifham yang tadi tu, yang bermakna hal tu, yang bermakna adakah. Selepas daripada dia hamzah wasal. Baik. Kalau yang tadi hamzah wasal tu berada pada fi'il, betul tak? Jadi pada keadaan yang sedemikian, dibuanglah hamzah wasal itu. Jika hamzah wasal itu hamzah wasal yang duduk pada fi'il. Tapi dekat sini hamzah wasal yang duduk pada alif lam ta'rif, ataupun kita kata dalam hukum tajwid kita alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah tu. Jadi bila bertembung pada pada keadaan ini, maka hamzah wasal itu tidak dibuang. Bahkan apa? Hamzah wasal itu ditukar menjadi apa? Menjadi huruf mat. Menjadi huruf mat, maka ditukar kepada huruf alif dan dipanjangkan sebanyak 6 harakat. Yang mana kita panggil dia hukum dekat sini apa dia? Mat faraq. Mat faraq. Okey, mat faraq. Kemudian dia ada wajah yang kedua. Wajah kedua dia dibaca dengan tashil. Maksudnya hamzah wasal itu ditashilkan. Ditashilkan maksudnya kita sebut dengan tidak jelas. Kita sebut dengan tidak jelas. Okey, cara baca dia kita tengok praktikalnya. Okey, ayat yang pertama, qul adz-dzakarain. Okey, dua tempat dalam surah Al-An'am.
Al-Zakarain, mak faraq. Tu wajah yang kuat. Okey, wajah yang kuat. Wajah yang kedua ialah tashil. Seperti mana yang kita ketahui, tashil sebelum ni ada satu tempat yang dibaca tashil dalam surah Fussilat. Kan? A'jamiyyu. A'jami. A'jami. Kan? Ditashilkan hamzah yang kedua. Yang tu satu wajah saja. Yang dekat sini tashil menjadi wajah yang kedua. Jadi wajah yang kurang kuat lah. Wajah yang kuat ialah mak faraq. Okey. Cara baca dia, tashilkan pada hamzah yang kedua. Maksudnya kurang jelas pada hamzah yang kedua. Al-Zakarain. Jelas. Hamzah yang kedua kurang jelas. Al-Zakarain. Al-Zakarain. Baik. Lepas tu yang seterusnya, Al-Ana. Dua tempat di dalam surah Yunus. Al-Ana. Okey, itu mak faraq. Wajah yang kedua ialah tashil. Al-Ana. Al-An. Al-An. Okey, hamzah yang pertama jelas, hamzah yang kedua, yakni hamzah wasal tu ditashilkan. Baik. Lepas tu yang seterusnya, Allahu adzina lakum dengan Allahu khair dalam surah An-Naml. Allahu adzina lakum. Wajah yang pertama mak faraq, wajah yang kedua tashil. Allahu adzina lakum. Allahu adzina lakum. Allah. Kalau Allah ini lain kan? Jadi ini hamzah wajah yang kedua tashil. Allahu adzina lakum. Lepas tu yang seterusnya Allahu khair. Allahu khair. Wajah pertama mak faraq, wajah yang kedua tashil. Allahu khair. Allahu khair. Okey. Wa kalimatun 'inda Abi Amr wa Abi Ja'far wa hiya bihi as-sahir. Okey. Saya baca sikit supaya ni, sebab riwayat kita, riwayat Hafs tidak baca dengan mak faraq pada tempat ini. Okey. Tapi saya baca juga. Ni kalau siapa yang membaca riwayat Abu Amru atau Abu Ja'far. Sihr. Okey, itu mak faraq. Wajah yang kedua tashil. As-sihr. Tapi jangan risau. Pada kalimah ini Hafs tidak membaca sedemikian. Jadi cuma saya sebutkan saja. Saya datangkan saja sebab disebutkan oleh musannif dekat sini. Tapi sebenarnya kita tak perlu baca pun dekat sini kerana kita baca riwayat Hafs. Riwayat Hafs baca macam biasa, as-sihr. Macam biasa. Baik. Wa yubda'u bil lami aw bi hamzatin fi qawlihi ta'ala. Bi'sal ismul fusuq dalam surah Hujurat. Okey, bi'sal ismul fusuq dalam surah Hujurat ni, kalau kita tengok pada alismu kan. Jadi lam berlaku pertembungan dua sukun berturut-turut, iaitu apa? Lam dan juga sin. Kan kita tengok fokus pada alismu tu, alismu. Okey. Dekat sini kan alif lam qamariyah. Kan? Jadi dekat alif lam qamariyah tu, selepas daripada hamzah wasal tu ada lam. Okey, lam tu lam yang sukun. Lepas tu lepas daripada lam yang sukun ada hamzah wasal. Selepas daripada hamzah wasal tu ada sin yang sukun. Jadi kita tengok dekat situ, lam dengan sin, dua sukun yang berturut-turut. Kan? Jadi macam mana kita nak baca dekat sini? Maka perlulah apa? Dibariskan salah satu daripada dua huruf tersebut, iaitu mengikut riwayat yang kita belajar daripada Nabi SAW. Maka lam itu dikasrahkan. Lam itu dikasrahkan. Jadi cara baca dia bi'salismul fusuq. Bi'salismul fusuq dalam surah Al-Hujurat. Wa ilaika dalilu hamzatil wasli minal jazariyah qala an-nazim. Okey, ini Syekh mendatangkan dalil berkaitan dengan
apa hamzah wasal daripada matan Ibnu Jazari. Saya hanya membacakan saja tanpa mensyarahkannya. Wabda bihamzil wasli min fi'lin bidam in kana thalithun min al-fi'li yudam waksirhu halal kasri wal fathi wa fi al-asma'u ghayra al-lami kasruha wa fi ibnin ma'a banati mri'in wa thnaini wa imra'atin wasmin ma'a thnataini. Baik, habis. وقد تقدم الكلام على الروم والإشمام وتعريفها والحالات التي يوجدان فيها أو يمتنعان فيها فلا حاجة لذكرهما هنا. Dan telah terdahululah perbincangan ke atas berkaitan dengan raum. Raum kita sebut dah sebelum ni, kan? Iaitu apa? Al-ityan bi ba'd al-harakah wal ishmam, al-isyarah bi dhammi syafatain. Wa ta'rifihima, dan juga ta'rif ataupun definisi ataupun kita kata makna ta'rif bagi definisi lah bagi raum dan ishmam pun kita dah jelaskan. Wal halat allati yujadani, dan keadaan-keadaan yang berlaku yang melibatkan raum dan ishmam kita dah terangkan. Au yumtana'ani fiha, dan keadaan-keadaan yang menghalang daripada berlakunya raum dan ishmam pun telah pun disebutkan pada perbincangan yang sebelum ni. Fala hajata li dzikrihima huna, maka tiadalah hajat ataupun tiadalah kehendak untuk kita mengulangi lagi perbincangan-perbincangan yang tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.